Waalaikumsalam. Tembok sepanjang hari pun kekal wangi. Mestilah sebab ada daya. Kemewahan raya dengan daya. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 April 2024 bersama saya Kemilia Nur Azlan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima mengadap pengasas KK Mart Chai Kee Kan hari ini. Sesi mengadap di Istana Negara itu berlangsung selama 15 minit. Sesi mengadap di Istana Negara Kuala Lumpur itu berlangsung selama 15 minit. Pada sesi mengadap itu, Chai memohon ampun dan maaf kepada Seri Paduka Baginda serta seluruh umat Islam. Ini berhubung isu penjualan stoking yang tertera kalimah Allah di beberapa cawangan kedai sebenarnya itu. Sultan Ibrahim kemudian bertitah menekankan semua pihak termasuk KK Mart supaya lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual, khususnya barangan import bagi mengelakkan perkara sedemikian berulang. Baginda turut menekankan supaya tidak ada lagi mana-mana pihak mengambil kesempatan terhadap isu tersebut. Yang di-Pertuan Agong turut bertegas agar isu penjualan stoking tertera kalimah Allah dihentikan serta-merta. Pada Mac lalu, Chai dan isterinya Loh Siu Moi selaku pengarah telah diheret ke Mahkamah Session Shah Alam dan didakwa dengan pertuduhan sengaja melukakan perasaan orang Islam. Selain menjadi sasaran kempen boikot, khususnya daripada pemuda UMNO, 3 kedai sebenarnya KK Mart turut diserang cubaan bom petrol. Dalam pada itu, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO mengarahkan Ketua Pemuda Parti itu, Dr. Akmal Saleh, berhenti memainkan isu stoking kalimah Allah. Memetik portal berita harian, ahli MKT UMNO Bermutaradin memaklumkan arahan tersebut selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya menghentikan isu berkenaan daripada terus menjadi polemik. Katanya Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sendiri yang meminta agar perkara itu dihentikan dan tidak lagi dijadikan isu. Pengerusi Spanco Robert Tan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Dia dituduh atas kesalahan menipu Kementerian Keuangan. Ianya sehingga kementerian itu menganugerahkan kontrak urus kenderaan kerajaan bernilai RM3.9 bilion 5 tahun lalu. Bagaimanapun Tan 83 mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan di bawah Seksyen 420 Kanun Kesisaan ke atasnya dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Hukuman bagi seksyen itu memperuntukkan penjara tidak kurang setahun dan tidak lebih 10 tahun dan sebatan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Mahadi Jumaat kemudian berkata, kedua-dua pihak bersetuju dengan jumlah jaminan RM2 juta yang ditetapkan oleh Hakim. Mahkamah kemudian menetapkan 4 Jun ini bagi sebutan semula kes dan serahan dokumen. Spanco ditubuhkan pada tahun 1988 merupakan pembekal swasta terbesar bagi penyelesaian pengurusan kenderaan kerajaan Malaysia. Terdahulu Tan hadir bertongkat dengan memakai baju kemeja dan kot biru diiringi beberapa individu sebelum memasuki lobi mahkamah jam 8.13 pagi. Tokoh korporat itu kelihatan tenang ketika dirakam gambar dan video oleh beberapa pengamal media yang berkumpul sejak 8 pagi. Berita seterusnya, bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa dia boleh menjalani baki hukuman penjara di rumah. Katanya bahagian tambahan dalam pengampunan diraja membenarkannya untuk berbuat demikian. Najib membuat dakwaan itu dalam permohonan semakan kehakiman yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 1 April lalu. Dalam semakan kehakiman itu, dia memohon mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden untuk mengesahkan dakwaan itu. Pada awal Mac, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan kerajaan secara berprinsip bersetuju memulakan program pelepasan banduan secara bersih PBSL. Program itu menawarkan tahanan di rumah kepada banduan yang menjalani hukuman 4 tahun dan ke bawah sebagai usaha mengurangkan kesesakan penjara. Ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman mendakwa kedudukannya sebagai Ahli Parlimen tidak akan terjejas. Bercakap kepada Malaysia Kini, Suhaili berkata perkara itu berdasarkan perkeliling ROS kepada Bersatu.
Terdahulu perkeliling tersebut dikongsikan oleh Ketua Pemuda parti itu, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal di Facebooknya. Menurut Suhaili, ia menunjukkan bahawa pindaan artikel 10 perlembagaan parti itu hanya berkuat kuasa mulai 1 April. Katanya, hanya jika ROS memaklumkan ia berkuat kuasa mulai 1 Jun 2023, maka secara automatik dia dan 5 ahli parlimen lain akan terkesan. Suhaili juga berkata dia bercadang bertemu 5 ahli parlimen lain pada minggu ini bagi membincangkan perkara itu. Terdahulu Wan Faizal berkata, pindaan berkenaan membolehkan Bersatu mengosongkan kerusi dan mengadakan pilihan raya kecil di kerusi yang disandang 6 ahli parlimen berkenaan. Pindaan itu dibuat berikutan 6 ahli parlimen Zulkaf Peri Hanapi Tanjung Karang, Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Kantang, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kensar, Muhammad Azizi Abu Naim Kuala Musang, Zahari Kecik Jeli dan Suhaili Abdul Rahman Labuan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kita ke perkembangan berikutnya. Pengerusi Muafakat Nasional Anwar Musa akan mempertimbangkan jika mendapat pelawaan bertanding di kerusi Parlimen. Ini susulan keputusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan pindaan Perlembagaan Bersatu. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari mengakui tidak mustahil ada wakil rakyat pembangkang tergolong dalam kalangan B40. Ini kerana mereka terpaksa mengorbankan separuh daripada gaji untuk rakyat. Bagaimanapun, beliau menegaskan tidak akan sesekali melobi untuk dirinya dicalonkan kerana bertentangan prinsip serta amalannya. Namun katanya, jika tanpa kedudukan politik sekalipun, dia masih akan menyumbang kepada rakyat dalam pelbagai cara. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada akan kembali semula ke pentas politik dengan menjadi calon sekiranya 6 kerusi ahli parlimen Bersatu yang melompat parti dikosongkan, seterusnya membolehkan pilihan raya kecil PRK diadakan. Anwar ditemui pemberita ketika majlis berbuka puasa bersama ahli serta kepimpinan MN Zon Utara di sebuah kafe di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Bekas ahli parlimen Ketereh yang juga bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional BN itu menjadi ahli PAS pada 10 Jun tahun lalu selepas dipecat daripada UMNO yang disertainya sejak 1979. Pada 2 Mac lalu, Bersatu meluluskan pindaan perkara 10 perlembagaan parti itu yang akan menunjukkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari mengakui tidak mustahil ada wakil rakyat pembangkang tergolong dalam kalangan B40. Ini kerana mereka terpaksa mengorbankan separuh daripada gaji untuk rakyat. Memetik portal Sinar Harian, Ahmad Fadli mendakwa ahli-ahli parlimen pembangkang dinafikan hak untuk mendapatkan peruntukan pembangunan. Katanya, ia berbanding ahli parlimen kerajaan perpaduan yang diberikan 1.3 juta ringgit setahun. Beliau yang juga Ketua Penerangan PAS itu memberitahu bagaimanapun pengorbanan yang dilakukan mereka bukanlah satu beban dan dilaksanakan atas dasar tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat. Ahmad Fadli turut memberikan contoh dirinya sendiri yang ikut sama berbuat demikian demi perkhidmatan terbaik mereka kepada rakyat. Semalam Perdana Menteri Anwar Ibrahim menempelak sekelintir ahli parlimen yang mendakwa dalam kalangan mereka terdiri daripada golongan B40. Ada ahli parlimen kata, apa nak perubahan? Bila penyasaran subsidi dan juga perubahan sistem pencen, dia tahu, tapi tak boleh kerana ahli parlimen ada yang B40. Itu cakap apa itu? Gaji RM10,000 dengan allowance masih B40. Dia ni cakap dari benua mana? Dalam perkembangan lain, pelakon, pelawak dan pengacara veteran Jafar On, 73, meninggal dunia di Hospital Sultan Idris Shah Serdang kira-kira jam 11.30 pagi hari ini. Berita itu dikongsikan rakan artis yang rapat dengan arwah Salwa Abdul Rahman di media sosial. Semalam Allahyarham dilaporkan kritikal selepas mengesan darah ketika membuang air besar. Kempen foto dan esei cerita Muhibah Kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita bangga dengan kepelbagaian budaya dan hidup dalam harmoni. Tapi kadang-kala suasana mungkin sebaliknya.
Oleh itu, Malaysia kini mengajak anda berkongsi cerita anda tentang persahabatan yang melintasi batas kaum dan agama. Mari kita berganding bahu mempertahankan kepelbagaian dan harmoni. Anda hanya perlu menghantar foto anda bersama rakan atau keluarga dari bangsa atau agama lain. Emailkan ke ourstory@malaysiakini.com sebelum 30 April. Kongsikan cerita di sebalik gambar tersebut dengan tidak lebih dari 100 patah perkataan. Jika terpilih, kisah anda akan disiarkan dalam kempen foto dan video cerita muhibah kita. Dan anda akan menerima langganan Malaysia Kini percuma selama sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hantar email ke ourstory@malaysiakini.com. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.